bahasa dan juga kesusastraan Melayu, dan bahasa ni menunjukkan, mencerminkan kepribadian. Bisa-bisa saya bercakap dalam masa ni kerana saya ingin pribadi saya ternampak bagus, ternampak baik, ternampak anggun. Tetapi Anggun? memang anggun bukan hanya anggun, bukan milik wanita Ya sahaja. Anggun kak? juga milik lelaki. Sekarang saya Google lah sekarang. Google saja. Tetapi apa-apa pun memang kalau Ketani untuk mencerminkan kepribadian Ketani, Ketani harus melatih apa yang Ketani utarakan. Kerana setiap perkataan Ketani itu adalah satu doa kadang-kadang. Dan hari-hari kita ni akan berbicara bersama dengan seorang narasumber Ketani. Beliau merupakan calon ijazah sarjana sastra, iaitu Yang Mulia Dayang Athiah binti Haji Badar, akan berbicara mengenai pantun Brunei, versatile dan juga nilai-nilai jati diri kebruneian. Ini yang akan kita bawakan. Jadi kalau tadi bercakap mengenai bab-bab pantunan ni, tentunya ada saja idea yang ingin kita ni utarakan. Tapi ini kita ditanya dulu mengenai dengan topik yang dibawakan, pantun Brunei versatile dan nilai-nilai jati diri kebruneian bersama Puan Athiah. Jadi mungkin kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Puan, apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapatkah mungkin sahaja diterangkan sedikitlah mengenai biodata? Ingin juga kita ni kan berkenal-kenalan ni kan, macam kata orang, macam mana? Dapat buat perkenalan sedikit? Okey, nama saya Tia binti Haji Badar, calon sarjana kesusastraan Melayu. Dan waktu ini mungkin apakah yang dikaji sebenarnya untuk sarjana? Sebenarnya mengkaji tentang pantun mukun pulang, pantun mukun, estetik dan juga sukut estetik daripada Muhammad Adi Saleh dan juga unsur sukut dalam unsur sukut dari Hashim Hamid. Itulah yang masa ini dalam yang bab saya kaji. Ya. Jadi di sini Puan, mungkin Puan boleh menerangkan tentang tajuk Ketani pada pagi ini. Saya memang tertarik ni dengan tajuk yang kita bincangkan, pantun Brunei versatile dan nilai-nilai jati diri kebruneian. Mungkin boleh menerangkan dengan tajuk yang kita bawakan ini. Okey, sebelum itu saya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak radio televisyen Brunei khususnya Rampai Pagi kerana telah memberikan peluang dan ruang kepada saya dalam wawancara secara virtual hari ini. Okey, baiklah, tajuk yang akan saya sampaikan ialah pantun Brunei versatile dan nilai jati diri kebruneian. Apabila kita bercakap tentang pantun, secara umum ringkasnya pantun itu adalah hasil tradisi lisan ataupun folklore. Masyarakat Melayu termasuk Brunei. Muhammad Adi Saleh ada menyatakan tentang kesukaran menemukan asal istilah pantunan ini sebenarnya dan masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat diselesaikan sehingga hari ini. Walau bagaimanapun, pantun disepakati sebagai hasil tradisi lisan, itu satu bentuk puisi lisan Melayu yang bersifat peribumi. Peribumi maksudnya penduduk asli itu. Justru pantun sebagai bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan. Pantun memanifestasikan pemikiran, norma dan juga politika lisan. Muhammad Adi Saleh juga ada juga menyatakan pantun sebagai penyataan perasaan langsung ataupun bayangan. Oleh itu kalau macam mau memahami perasaan orang Melayu, seharusnya kita memahami pantun Melayu. Kerana dalam pantun Melayu itu dapat mengetahui tentang perasaan, pengetahuan, akal fikiran dan juga tindak tanduk orang Melayu digambarkan melalui pantun. Kalau dalam konteks Brunei, pantun mengandungi nilai-nilai murni yang dititipkan daripada orang tua-tua dahulu. Nilai-nilai murni inilah yang menjadi ciri-ciri jati diri kebruneian. Pantun ia sangat bersifat versatile kerana boleh hadir pada pelbagai bahan-bahan tradisi lisan yang lain. Malah dalam kehidupan yang serba maju ini pun pantun masih digunakan kerana ia mempunyai fungsi umum yang boleh diteliti sehingga kita dapat menilai isi kandungan
pantun. Apa fungsi-fungsi sebenar pantunan ni kalau dilihat, dan juga apa perbezaan kalau dapat diceritakan sedikit apa perbezaan pantun dengan puisi? Kadang-kadang ada yang memikirkan puisi itu ada bersangkutan dengan pantun juga. Tetapi apa fungsi kedua-duanya ni? Kalau dapat diterangkan, ya. Okay. Kalau puisi itu sebenarnya ia tajuknya pasar. Dalam puisi itu di ada bawahnya pantun. ada pantun, syair, Gurindam. gurindam, tapi gurindam, apa itu, soloka dan lainnya. Tapi kalau mengenai fungsi pantun ini, memandangkan pantun itu ia tradisi lisan. Kalau secara umumnya, menurut Sarjana Barat lah, Baskom, yang mempunyai 4 fungsi umum tu. Kalau fungsi tradisi lisan ini sebagai yang pertama, fungsinya sebagai alat hiburan, kedua sebagai pedagogi pengajaran, itu moral, yang ketiga pengesahan tingkah laku, dan yang keempat ialah sebagai cerminan budaya sesuatu masyarakat. Keempat-empat ini menjadi kaedah untuk meneliti pantun Brunei. Yang pertama tadi hiburan, setentunya pantun tidak dinafikan sebagai alat hiburan di Brunei. Umpamanya dalam majlis perkahwinan, dalam adat meminang adanya berbalas pantun, dan ada kalanya juga diadakan bermukul. Yang kedua tadi tentang pengajaran moral yang ada disampaikan di dalam pantun, terutama pantun nasihat. Yang ketiga tadi, pengesahan tingkah laku itu ia berhubung kait tentang jati diri, iaitu tingkah laku tersebut yang membawa kepada ketinggian moral seseorang. Dan seterusnya, yang keempat tadi mengenai cerminan budaya, pula ialah persamaan dan perkongsian tingkah laku yang diamalkan serta diterima pakai untuk diwariskan kepada generasi seterusnya. Jadi ada pelbagai fungsi pantunan ya. Salah satunya ialah pantunan itu pantun hiburan, menasihati juga. Kadang-kadang pantunan ini juga fungsinya ialah kalau petani ingin menyatakan sesuatu hasrat. Tapi mau berlapik sedikit apabila bercakap itu. Ada kiasan. Ada kiasan. Jadi di sini mungkin Puan boleh menerangkan lagi tentang pantun versatile. Di zaman kemodernan ini macam-macam nih. Tapi macam mana sebenarnya pantun versatile ini? Okey, kalau pantun itu ia bersifat versatile, kerana pantun itu kalau pantun Brunei lah, ia dapat dilihat dari segi istilah pantun itu sendiri. Terdapat kepelbagaian istilah sebenarnya pantun di dunia Melayu, antaranya ialah kalau bahasa Sunda, pantun itu disebut toen. Tuntun dalam bahasa Pampanga, tonton dalam bahasa Tagalog. Kalau bahasa Jawa ia dipanggil sebagai tuntun dan metuntun. Kalau dalam bahasa Bisaya, pantun itu istilahnya paniton. Manakala dalam bahasa Toba menyebutnya pantun. Macam biasalah, walaupun istilah pantun ini pelbagai, tetapi ia tetap sama dari segi strukturnya, pembinaannya, pengisiannya, ia mempunyai pembayang dan juga maksud. Macam biasalah yang secara umumnya tadi ketahui, yang pantun ini ada pembayang, ada juga maksud. Jadi sudut struktur pantun memperlihatkan kepelbagaian rangkap atau kerat yang pada asasnya bermula daripada pantun 2 kerat, sehingga ia berkembang menjadi pantun 4 kerat, kemudian bertambah panjang lagi pada tiap-tiap keratnya. Selain itu juga ciri-ciri pantun yang mempunyai pelbagai pendapat. Walau bagaimanapun, kajian Harun Matpia ada memberikan kesimpulan tentang ciri-ciri pantun yang dapat dilihat dari 2 aspek. Yang penting itu kalau pantun ada aspek dalaman dan juga aspek luaran. Kalau aspek luaran pantun itu yang dimaksudkan ialah dari segi struktur dan seluruh ciri-ciri visual yang dapat dilihat dan didengar. Kalau aspek dalaman maksudnya ialah unsur-unsur yang hanya dapat dirasakan secara subjektif mengikut pengalaman dan pemahaman pendengar. Kalau luaran dan juga dalaman. Perbincangan ini maksudnya kalau luaran itu yang dapat dibayangkan atau dapat dilihat di depan mata. Kalau sekiranya ada pantun itu kan 2-3 kucing berlari, itu luaran tu, aspek luaran. Itu maksudnya. Aspek luaran. Tapi kalau aspek dalaman dia macam unsur estetik lah, tema dan isinya itulah. Itu rupanya. Okey. Ada contoh? Ada contoh ni Puan?
supaya Fakrullah tu lebih faham. Lebih faham. Aku saja yang lebih faham supaya penonton kita ni lebih faham juga. Kalau dapat diberikan contohnya. Sungguh pun. Silakan. Ya. Contohnya Puan. Contohnya. Ya. Kalau luaran dan dalaman ini. Luaran dalaman macam kalau yang saya cakap tadi, kalau luaran itu ciri-ciri visual contoh yang dapat dilihat dan didengar, macam sekiranya 2-3 kucing berlari, mana sama kucing belang. 2-3 dapat 2-3 dapat ku cari mana nak sama si Nur Hayatul sama Fazilah si kucing seorang. belang. Macam itulah. Terima kasih. Sekiranya kira unsur keindahannya itulah kalau luaran yang kucing berlari, kalau kucing belang sesuatu yang macam Sukartani dapatkan tu. Sukartani macam selalu lihat. So dia dah sama dengan kucing-kucing yang lain kan. Betul. Jadi itulah hal yang maksudnya. Jadi kalau struktur luaran atau itu yang struktur luaran, kalau compare dibandingkan dengan pantun-pantun apa tadi yang struktur dalaman itu ialah ada kaitan dengan estetika. Misalnya kalau kita ni ingin membayangkan estetika sesuatu yang indah nampak, bukan ada realiti di depan mata kita ni, itu maksudnya kan tu? Okey. Mungkin Jadi dalam pantunan ni ada sebenarnya komunikasi je. Betul. Ada komunikasi. Kalau tadi mengetahui tentang pantun yang versatile, ada istilahnya. Jadi bagaimana ni Puan, komunikasi pantun ni boleh berlaku? Mungkin boleh diterangkan ni. Betul. Komunikasi pantun. Bagaimanakah komunikasi pantun ini boleh berlaku? Kalau dari segi komunikasi, pantun sememangnya adalah medium komunikasi ya. Betul. Komunikasi bahasa yang berkias, berbentuk dan terikat. Ini tidak bermakna pantun itu bersifat statik atau tidak berkembang mengikut zaman ke zaman. Sehingga pun pantun itu wujud dalam tradisi lisan, namun sampai hari ini tadi dapat lagi bertahan menggunakan pantun sebagai alat komunikasi. Secara tradisinya kalau berpantun, dia terlaksana dengan istilah berjual dan membelikan jual beli pantun. Dalam arti kata berlakunya adanya berdialog. Si pembeli akan menggunakan baris atau rangkap, malah diksi yang digunakan si penjual pantun bagi menjawab pantun tersebut. Pada tahap masa ini pun, dikenali sebagai dunia teknologi maju atau siber, pantun tetap utuh dan mengisi ruang berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, WeChat, even Zoom ni pun boleh jual lah kalau kamu balas pantun je. Ini memperlihatkan bahawa komunikasi berlaku secara meluas, apatah lagi sifat pantun yang versatile ni terutama pada era yang tertumpu kepada maya. Ditambah lagi dengan bentuk virtual, masa ni yang berbalas pantun ni lah. Ia sering selain itu, selain macam Zoom Tani Jo sering mendengar pantunan ni di radio. Radio dalam berbalas pantun. Macam rangkaian harmoni. Betul. Ni yang orang sebelah saya ni lah ni yang menjadi panutannya. Yang menjadi apa? Kaptennya. Tapi saya bila dinyorang tadi diantar pantun-pantun berkenaan, saya cuma membacakan pantun berkenaan dengan mengikut intonasi dan juga kepahaman saya sendirilah dengan pantun-pantun yang diberikan, tapi untuk membalas secara spontan itu belum lagi lah. Kadang-kadang apabila kita membalas secara spontan itu perlu ada pengalaman yang luar biasa agaknya. Jadi mengikut kajian yang dijalani oleh Puan sendirilah ya, kesedaran orang-orang Ketani, masyarakat Ketani tentang pantun ini macam mana? Entusiastik minat Ketani untuk berpantun ini, adakah semakin bertambah, sama atau semakin berkurang? Macam mana? Apa pendapat daripada Puan? Saya rasa orang pun cuba untuk ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengembangkan seni pantun ni. Kalau tadi lihat selama ni Mukun
Ya. Mukun itu yang menggunakan pantun sebagai seni katanya. Pada kalau tadi lihat setiap hari keraian, tiap-tiap tahun akan ada diadakan mukun. Kadang-kadang bukan saja orang dewasa yang bermukun, tapi ada juga kanak-kanak yang bermukun. So di sana tadi lihat adanya pemberitaan berpantun itu melalui mukun. Pasal ia mukun sesuatu yang sangat popular ya di Brunei ni. Bukan saja diiringi dengan muzik pantunan ini, tetapi kadang-kadang diiringi lagi, selalunya diiringi dengan tarian dan ada pelbagai rentak dan sebagainya. Dan rasa-rasanya Ketani walaupun sudah hidup di zaman Ani, yang paling Ketani berbangga dengan budaya masyarakat Ketani ini turun-temurun masih lagi intact. Ataupun masih lagi murni agaknya amalan-amalan berpantunan ini sampai karangan ini masih lagi dibawakan. Jadi alhamdulillah. Jadi penglibatan para remaja juga kalau dalam ruangan berpantun memang ada sebenarnya. Jadi ianya semakin bertambahlah perkembangan. Jadi sebenarnya di sini apakah nilai-nilai jati diri kebrunaian yang dimaksudkan di dalam pantun sebenarnya? Ya. Okey. Kalau jati diri umumnya ia dimengertikan sebagai rasa kekitaan, sense of belonging. Kekitaan dalam maksud perkongsian, persamaan dan sebagai pembeza dalam membandingkan dan berbeza dengan kumpulan, masyarakat atau bangsa lain. Justru perlunya ada sesuatu yang menjadi sukat atau kayu ukur sifat-sifat tertentu atau khas yang mereka miliki. Sebelum ini tadi bercakap tentang pantun adalah alat komunikasi. Apabila berkomunikasi, adanya kehidupan berinteraksi sosial termasuklah menyalurkan dan menanamkan sikap yang wajar di kalangan mereka. Sikap yang wajar ini disebut sebagai nilai-nilai murni masyarakat Brunei. Nilai-nilai murni masyarakat Brunei ini disebut sebagai nilai-nilai jati diri kebrunaian. Nilai-nilai murni kebrunaian ini merupakan sebahagian besar dari falsafah kehidupan orang Brunei, dikenali dengan konsep MIB ataupun Melayu Islam Beraja. Ada kajian yang dilakukan seperti kajian Muslim Jijukun masa tahun 2014 mengatakan bahawa nilai-nilai murni kebrunaian ini dapat dibahagikan kepada 3 entiti yang berkitar dari individu, keluarga dan masyarakat. Setiap entiti yang memiliki komponen nilai-nilai tingkah lakunya yang disebut sebagai set quality insan tingkah laku. Set quality insan tingkah laku ini yang bersifat dasar sahaja yang dibincangkan dalam pantun, iaitu tulus ikhlas, benar, jujur, budi dan rendah diri. Kirakan macam kalau sekiranya nilai tulus ikhlas lah, keharmonian hidup di dunia ini meminta tulus dan ikhlas manusia. Tulus dan ikhlas menjadi salah satu nilai kebrunaian yang perlu ada dalam diri individu orang Brunei. Tidak ada pertentangan tentang pentingnya nilai tulus dan ikhlas ini. Nilai tulus dan ikhlas menjadi jaminan kemakmuran hubungan di antara dengan yang lain. Inilah yang terakam dalam pantun. Pantun Brunei itu dari yang berbunyi Pangeran Shah Bandar berbaju kalas meminum air di dalam kiri. Sebab tulus dengannya ikhlas barulah berani menyampur diri. Pada rangkap masa itu ia dinyatakan bertolak dari tulus dan ikhlas ini ada di dalam diri seseorang diyakini untuk mencampuri hal orang lain bagi meminta bantuan. Tulus dan ikhlas menjadi benteng individu itu tidak tersasar dari misinya untuk menghulur bantuan dari segi fizikal, fikiran dan kewangan. Di sebaliknya, tanpa nilai tulus dan ikhlas, seterusnya individu tersebut terdedah dengan gejala membangkit segala kebajikan yang dilakukan, malah kadang mengharap balasan. Hal seperti ini perlu dihindari oleh orang Brunei kerana orang Brunei itu terkenal dengan sifatnya yang suka menolong dan menghulurkan bantuan yang disebut di Brunei hingga camah mata atau memiliki sifat pemadulian. Macam alhamdulillah contohnya jati diri ini tergambar dalam situasi COVID masa inilah. Kita melihat bagaimana orang Brunei itu saling sama membantu di antara satu dengan yang lain. Jadi nilai jati diri yang seterusnya ada juga nilai bersifat benar. Maksudnya segala yang dihulurkan atau tindak
atau tindakan yang dilakukan tidak ada sedikit pun unsur pembohongan. Segala dikerjakan dengan betul. Oleh itu bersifat benar, mendekatkan individu itu disukai dan menghindari perselisihan. Ini ada terungkap di dalam Perambaan Brunei, kalau tadi pernah dengar, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ini yang sering kali tadi dengar lah. Dalam pantun ini juga mengungkapkan tentang bahayanya mulut jika berdusta. Ini terpesan jauh awal daripada orang-orang tua dahulu lagi. Untuk direnung, diteladani, difahami mengenai moralnya. Selain itu ada juga contohnya, contoh pantun lain yang tadi Perambaan. Ini contohnya Pangeran Ratu Shahdan, santap sigup dalam cupu. Terperdaya kiranya badan, mulut baik pandai menipu. Segala benar, maksudnya itu segala berkata benar membuat orang percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi ikatan di antara satu dengan yang lain. Ikatan yang akhirnya membawa kepada perpaduan. Justru ikatan ini perlu dijaga supaya tidak putus dan terlerainya perpaduan. Sekali kita berbohong, orang sukar lagi untuk menaruh kepercayaan kepada kita. Ibarat kata, sekali dia terhentuk akan dikenangnya seumur hidup. Ibarat ini menghubungkan kaitannya lagi dengan satu nilai yang juga penting sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertanam dalam diri seorang Brunei, iaitu nilai jujur ataupun tepat memegang janji. Itu dia. Ada lagi lah nilai jati diri yang lainnya seperti nilai jujur. Macam kejujuran dituntut dalam hidup bermasyarakat. Mementingkan diri sendiri merupakan sifat hipokrit. Orang hipokrit ini menyimpan atau mengundang pelbagai sifat buruk yang lain, umpamanya bongkak malah, sama dengan melakukan penindasan terhadap orang lain. Pada kebiasaan berlaku jujur ini apabila berlangsungnya suatu perjanjian di antara satu individu dengan individu yang lain. Perjanjian juga berlaku kepada orang ramai, kumpulan, institusi dan sebagainya. Sesuatu perjanjian ini menguji moral seseorang lah. Ini ada juga di dalam pantun yang berbunyi, Wong Ali sedang menambat, Fatihah baca dahulu. 7 kali dunia kiamat, indah lupa janji dahulu. Okay, ada baiklah, terima kasih kami ucapkan kerana masa waktu terlalu cemburu orang Ketani. Jangan berpantun lagi tadi ni. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, ilmu yang disampaikan mengenai dengan pantun ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi, Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.